Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat penuh barakah pada bulan Ramadan ini. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghayati, untuk rasai kemanisan daripada Al-Quran, untuk sama-sama kita melihat kepada tajuk kita pada hari ini, Taubat Seorang Ayah. Satu tajuk untuk kita sama-sama maknai daripada surah Al-Mulk yang kita akan bincangkan bersama dengan dua orang tokoh panel kita pada hari ini. Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Selamat datang Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih sudi bersama hari ini, dan juga Syekh Abdul Karim Al-Maki sebagai qari kita pada hari ini. Apa khabar Syekh? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Kita sama-sama ya, kita kongsikan di Facebook bagi tuan-tuan yang berada di depan Facebook, ataupun boleh maklumkan kepada rakan-rakan di mana sahaja yang ingin menonton, bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, untuk sama-sama kita kongsikan ya tajuk kita pada hari ini, beritahu pada kawan ya. Di ruang komen itu tuan-tuan boleh letakkan taubat ya, taubat seorang ayah sebagai tajuk untuk kita sama-sama maknai dan juga kita faham secara jelas apakah seruan daripada surah Al-Mulk pada hari ini. Jadi mari sama-sama, sebelum kita melihat kepada surah Al-Mulk ayat 10 hingga 12, kita saksikan video paparan perkongsian seorang ayah yang mempunyai 3 orang anak yang ingin dan terus bertaubat. Sepanjang bergaul dengan dia orang, saya tengok kebanyakan lah, minta maaf, kebanyakan tak ada keinginan untuk berubah kan. Seolah-olah manja kan dengan makanan free. Saya pun bukannya orang bagus kan, tapi saya takkan ikut lah pasal semangat yang macam tu. Saya ingat sampai bila-bila pun takkan berubah. Kita kena kuatkan kita punya diri lah. Kalau tidak, sampai bila pun kita terikut orang, kita akan hanyut lah. Tapi memang tak ada niat untuk terus jadi gelandangan tu, memang tak ada lah. Berpunca daripada berpisah tu, saya memang hidup, kata orang, anak-anak pun tak duduk sekali kan. So saya pun tak ada tempat tinggal. Jadi sementara untuk memperbaiki hidup saya terpaksa terjebak dengan gelandangan. Niat tu untuk sementara lah, bukan untuk selama-lamanya. Anak-anak saya tumpangkan di rumah nenek dia. Saya tak boleh duduk sekali lah, saya dah berpisah kan. Walaupun saya gelandangan, tanggungjawab anak tu masih saya jalankan juga. Makan minum dia orang kan. Lebih-lebih lagi pelajaran lah. So apa cara pun saya terpaksa teruskan hidup untuk membesarkan anak-anak, especially dia punya pelajaran lah. Sebab dia orang semua dah IPT, dah peringkat IPT, jadi saya tak nak dia orang gagal kan. Dan korangnya, apa yang terdaya saya akan buatlah untuk dia orang. Apa yang saya mengharap anak-anak berjaya, dan saya tak mengharap dia orang balas lah. Pokoknya dia orang berjaya dan untuk masa depan dia orang, itu je. Saya pun dah, kata orang dah hujung-hujung ni. Dah tak perlu apa-apa lagi dah. Untuk dia orang lah, insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya, itu je. Bagi saya, kalau kita tak tunaikan tanggungjawab kepada anak, itu mungkin satu kesalahan. Perlu bertobat juga lah. Bukan bertobat dari segi macam-macam cara tobat kan. Bagi saya, kalau saya tak tunaikan, mungkin satu kesalahan, dan saya perlu bertobat lah dari segi mendidik anak, itu aja. Lain tu tak rasa bersalah lah. Mungkin dah takdir kita dah tak boleh bersama kan. So yang penting bagi saya, anak-anak lepas, besok dia orang dah boleh hidup sendiri kan. Itulah harta, saya tak ada harta pun untuk anak-anak kan.
Begitulah perkongsian daripada Encik Rahim, ya, bukan nama sebenar daripada bekas gelandangan yang berpisah dengan isteri dan akhirnya mengambil keputusan untuk berada di Kuala Lumpur, ya, di tengah-tengah hiruk pikuk bandar, bangunan, dan berada di sisi gelandangan untuk menagih makanan, ya, bagi jangka masa yang terhad. Dan beliau berkongsi sebentar tadi, Encik Rahim berkongsi tentang masih lagi, ya, perlunya kembali ataupun mendidik anak sebagai satu perkara yang perlu diberi perhatian. Dan ini yang kita ingin bincangkan bersama, melihat daripada surah Al-Mulk bagaimanakah sisi ini diperhatikan daripada nasihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Makki untuk membaca surah Al-Mulk ayat 10 hingga 12. Silakan Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Gitulah tiga ayat daripada surah Al-Mulk. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, sewaktu mereka belum melihat azab neraka, mereka memperoleh keampunan dan pahala yang besar. Pada ayat yang ke-11 ini kita melihat kepada apakah yang berlaku kepada penghuni neraka. Fa'tarafu, mereka mengenal, bidzambihim. Kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman untuk melihat balik sebenarnya Ustaz, ya, dalam ayat ini dinyatakan mereka mengetahui dosa mereka, ya. Apa maksud di sebalik ayat 11 ini? Panduan untuk ayah sebenarnya. Kalau tadi Encik Rahim berkata bahawa saya kena bertaubat kalau saya tidak mendidik anak betul-betul. Bagaimana melihat ayat 11 ini dengan lebih luas lagi? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Syekh kita. Nampaknya kuat dia berterawih nampaknya. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkenaan dengan kisah yang dipaparkan Ustaz Fazrul, di mana seorang ayah yang dikatakan sebagai bekas gelandangan dan telah dapat mendidik anak dengan sehingga ke Menara Gading apa semua, alhamdulillah. Walau macam mana pun pada hakikatnya kita sebagai manusia biasa ini inginkan satu kehidupan yang baik, kehidupan yang teratur dan seumpamanya. Dan ini kita kena berusaha dan ikhtiar untuk perkara tersebut. Dan pada hakikatnya kehidupan yang walaupun seorang itu begitu hebat, begitu kaya sekalipun, dia pasti ada pengakhirannya dinamakan sebagai mati. Dan mati ini bukanlah berakhirnya kehidupan, tetapi mati adalah bermulanya kehidupan. Jadi untuk bermulanya kehidupan ini perlu kepada satu kehidupan atas muka dunia ini yang mentaati perintah Allah dan Rasul. Barulah kehidupan mati itu akan menjadi baik, akan menjadi aman, damai dan akan beri kebahagiaan kepada kita. Jadi bila disebut satu orang yang merasa sedih, yang merasa bahawa dirinya perlu kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam Al-Quran dengan begitu jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Maka
kembalilah kamu ataupun bertaubatlah kamu dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah sebut innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, dan Allah memberi pengampunan kepada semua dosa. Jadi dengan sebab itu, asas ini setiap orang itu perlu mencari kaedah, perlu mencari cara supaya dia dapat mematuhi perintah Allah. Bukan sahaja bermula dia bertaubat, bahkan selepas itu dia kena cari kaedah untuk mentaati perintah Allah dan Rasul. Dengan sebab itu bermula daripada kepatuhan dia kepada Allah dan Rasul ini, hidupnya akan menjadi teratur. Kalau atas muka dunia ni tidak kelihatan teratur sangat, tetapi yakinlah bahawa pastinya teratur setelah dia mati. Dalam kubur dia baik, di mahsyar dia baik, di sirat dia baik, dan di syurga insya-Allah dia akan masukinya. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Lokman ya, berkongsi tentang bagaimana keperluan untuk bertaubat. Dan sebenarnya dalam ayat yang ke-11 ini Ustaz ya, bila dicakapkan fa'tarafu bidzambihim, ya, mereka mengenal kepada dosa. Dia apa beza dzamb dan juga sayyiat dalam al-Quran kan, ataupun ialah kalau su contohnya, ataupun mungkin beberapa istilah lain ya, bila Allah menggunakan perkataan dzamb ini, maksudnya sampai tahap mana dan apa kemahiran ilmu yang ayah perlukan ya, sehingga kan mereka tahu itu adalah dosa ya. Kadang-kadang ada orang kata bahawa kalau katakan dia lempang anak dia pun kan, ataupun tak payah lempang, dia tinggalkan anak dia, pandai-pandai cari makan dah ada kat rumah, buka peti air sendiri, dia rasakan bahawa itu tak berdosa kot, saya dah bagi makan dah kan. Jadi silakan Ustaz, macam mana dosa yang sebenarnya yang boleh kita faham? Ya. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan tuan-tuan muslim simak rahmati Allah sekalian. Sebenarnya tanggungjawab seorang ayah ini dia merangkumi sangat luas. Bukan hanya memberi makan. Memberi makan adalah satu daripada tugas. Memberi tempat tinggal, memberi pakaian, itu salah satu daripada tugas. Tapi tuan-tuan perhatikan dalam Al-Quran, Allah menyebut dengan sangat jelas bahawa kisah Luqman, dalam surah Luqman, bahawa ayah ini ditekankan nombor satu. Ada perkara nombor satu yang perlu ditekan sangat-sangat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini nombor satu. Wahai anak, jangan kamu syirik. Itu nombor satu. Nah, sehingga Nabi Allah Zakaria alaihissalam, Yaqub alaihissalam, ketika dia tanya anak-anak dia, bila dia nak mati apa dia wasiat. Kalau kita wasiat hari ni, wahai anak-anakku berkumpullah kejap. Nah, bapa nak wasiat, barangkali bapa tak panjang umur dah. Ya, apa dia bapa? Tanah bapa sekian. Rumah ini beri kepada yang adik-beradik ini. Itu kita punya wasiat. Tetapi wasiat Nabi Allah Yaqub, ma ta'buduna min ba'di. Kamu nak sembah apa lepas aku mati? Jadi sangat-sangat berbeza wasiat ini. Maknanya persoalan syirik. Kata barulah qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim ila akhir ayat. Tapi nak bagi tahunya bahawa ini poin yang sangat penting, bahawa seorang ayah dia kena menumpukan kepada anak itu mesti menuruti perintah Allah. Nombor satu, jangan syirik. Jangan syirik. Kalau poin ini dia dapat masukkan dalam jiwa anak dia sungguh-sungguh, insya-Allah yang lain akan jadi mudah. Ya, apa dialog daripada seorang ayah yang sedang memasukkan nilai-nilai itu. Satu dua contohlah Ustaz dalam keadaan semasa ni untuk ayah-ayah yang sedang mendengar hari ini, dia tahu bahawa adakah saya kena berceramah pada anak saya ke, ataupun saya ni kena belajar bab-bab akidah dekat universiti baru saya boleh ceramah ke, ataupun macam mana dia mengatur anaknya itu agar tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muslim simak rahmati Allah sekalian. Pertama, tugas ayah tadi bila disebut tentang bahawa dia mesti mengajarkan anaknya itu supaya tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz cadangkan dalam hal ini, dalam konteks kita zaman sekarang ni lah. Pertama sekali kena dengar program macam ni. Majlis ayah, program di TV pun banyak tentang menceritakan tentang ilmu agama ini, memasukkan dalam jiwa mereka sedikit demi sedikit. Perlu diingat tuan-tuan, anak kita ada benda ni sekarang, semua sekali. Ya. Daripada sekolah menengah dah ada, berkali sekolah rendah dah ada. Jadi PDPR. itu hakikat. Jadi mereka akan jiwanya dihidupkan dengan, kita kata paling mudah, game. Segala game yang dia tahu. Jadi itulah hidup. Jadi kalaulah tidak ada ruang untuk mereka ini, jiwa mereka disentuh dengan ilmu agama. Maknanya
dia dengar program-program agama, kemudian dia dengar perbahasan-perbahasan agama khususnya dalam masalah syirik ini, ya. Jangan kamu menyekutukan Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan melainkannya. Dan perlu diingat tuan-tuan, muslimin rahmati Allah sekalian, semua rasul, nah, datang wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, bahawa dia akan seru, kamu sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang paling asas, mana ayah, ibu dan semua ibu bapa perlu menekankan kepada konsepnya satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi makan, Allah memberi minum, Allah memberi pakaian, Allah memberi sihat, Allah menghidup dan Allah mematikan. Itu konsep asal yang perlu masuk dalam jiwa anak tu, ya. Mungkin saya ingin Syekh Abdul Karim juga berkongsi lah pasal bila Dr. Lokman cakap pasal telefon ni kan. Syekh ada anak, ya. Macam mana dia bila kita cakap nilai kan. Kita bagi basyir, tetapi kita juga ada nazir, ya, peringatan, ada undang-undang. Mungkin Syekh ada boleh berkongsi bagaimana mendidik ataupun memberi peraturan pada anak tentang ini kan, adakah bebas ataupun bagaimana? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Fazrul dan Dr. Luqman. Pada pagi ini kita dapat bertemu lagi. Mudah-mudahan tuan-puan rahmati Allah dalam sihat wal afiah. Pertamanya saya ada 5 orang anak, alhamdulillah. Yang sulung dah menghafal Quran, alhamdulillah, dengan doa, berkat doa keluarga dan sahabat-sahabat semua dah menghafal 22 juzuk, alhamdulillah. Masa mereka kecil dulu, saya ingat lagi, memang dengan keadaan media sekarang ni, dengan handphone dan sebagainya, tak boleh nak nafikan zaman kita tak sama dengan zaman mereka. Jadi kita nak hukum, nak kata ayah dulu tak ada handphone pun, korang ni ada handphone dan sebagainya, kita tak boleh. Sebab kita kena mencari nasihat yang sesuai dengan semasa, iaitu kita menjadualkan kegunaan handphone ataupun tak memberi kebebasan 100%. Ada setengah ayah ni dia bagi, ambil, serahkan handphone, kau nak buat apa buat, asal duduk kat rumah je. Belum tentu di rumah tu dia berada dalam keadaan selamat. Kemungkinan dia ada dalam bilik dia, tapi dia di alam lain bersama dengan kita, tapi di alam lain. Di alam lain maknanya kemungkinan dia berkomunikasi dengan sahabat di luar sana, di luar negara. Kemungkinan lelaki dia berkawan dengan perempuan, mesej dan sebagainya. Walaupun handphone tidak ada SIM card, tapi dia orang boleh hubungi lagi dengan melalui DM di Facebook, IG. Kita kata, aku dah bagi dah handphone ni, ada internet je, boleh tengok YouTube je. Tapi insyaAllah dia dapat berkomunikasi dengan orang lain. Tak ada. Sebenarnya kalau tak ada SIM card pun, dia boleh hubungi dengan siapa pun. Melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok dan sebagainya. Jadi bagi saya kontrolkan anak saya supaya mereka ni tahu apa dia batasan-batasan yang ada dalam handphone. Saya cerita pengalaman daripada kawan-kawan, ada yang telah kembali ke rahmatullah, dia share dalam Facebook dia, macam-macam dia share, benda-benda yang maksiat, benda-benda yang tak memberi manfaat. Bila dia meninggal, view dia naik, Ustaz, Doktor. Sebab orang pakat ziarah tengok dia. Tengok, ni punya Facebook arwah ni Facebook sekian ni. Semua ada dengan pakaian yang tak tutup aurat, dengan dia share benda-benda yang tidak memberi manfaat. Saya kata, apa dia nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kiranya kalau kita banyak akaun, banyak lagi lah jawapan kita dengan malaikat nak jawab apa. Kenapa buka Facebook? Kenapa buka IG? Kenapa buka TikTok? Kenapa buka? Semua nak show, semua nak cerita ke orang, semua nak buat benda yang tak memberi manfaat ke atau memberi manfaat. Jadi di sini saya nasihat kepada anak saya. Alhamdulillah mereka pun dengar, dan saya selalu tengok apa ada dalam handphone. Mana kita kena cek apa dia yang dia buka, apa dia main, game dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak larang serta-merta. Dengan zaman sekarang ni kita kena kata dengan hikmah, bil hikmati wal mau'izati hasanah. Jadi kita kena, jangan kita abaikan anak 100%. Walaupun kita ada duit, tapi kebahagiaan dan akhlak anak ni tak boleh memberi dengan benda yang dengan gadget dan sebagainya. Serta doa, serta kita kena cek sekali, tengok menatau, tengok macam mana dia orang ni guna. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Syekh Abdul Karim untuk berkongsi bagaimana pelaksanaan dalam menguruskan inilah gadget ini, kerana ia adalah cabaran, Ustaz, cabaran zaman sekarang. Bercakap tentang syirik itu, maksudnya dia boleh masuk unsur-unsur, boleh macam-macam dapat, sama ada yang ke arah kebaikan
bagus, tetapi yang tak bagus pun boleh didapatkan daripada satu alat ini yang kalau katakan ianya tidak dikuatkan keimanan bagi si anak, dia bukan bagi si anak ni, si bapa sekali je kan, bapa dan mak ni sekali. Jadi ini yang menyebabkan bila melihat kepada ayat 11 tadi, fa'tarafu bidzambihim, mereka baru mengenal ya kepada dosa tetapi dah lambat dah Ustaz. Dah lambat. Jadi bila bercakap tentang lambat, macam mana sebenarnya, mungkin Ustaz boleh kongsikan sekerap mana sebenarnya ayah perlu sedar tentang taubat ini ya. Kalau zaman Nabi itu Nabi istighfar, padahal Nabi bukannya berdosa pun kan. Jadi apa pelajaran daripada sunnah Nabi, sahabat yang bertaubat dalam menjaga keluarga ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Bila disebutkan tentang masalah dosa, maksiat, tak ada siapa pun yang tak terkena. Tak ada siapa yang tak terkena. Semua sekali, baik ustaz, baik tuan-tuan, puan-puan, semua mesti akan terkena dosa ini. Makna salah dan silap mesti ada. Tetapi dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa manusia ni sifatnya masalah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in. Tapi di kalangan yang pesalah-pesalah ini, berdosa ini, ada yang terbaik. Apa dia? At-tawwabun. Jadi sebaik-baik yang bersalah ialah orang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau Ustaz Fazrul sebut tadi bahawa Nabi SAW akan beristighfar paling kurang 70 kali satu hari. Padahal Nabi maksum. Tidak berdosa. Tapi tuan-tuan, ini menunjukkan Rasulullah nak ajar kepada umatnya, aku yang tidak berdosa ni istighfar. Maknanya kamu yang berdosa lebih lagi kena istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling kurang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan tuan-tuan, bila kita rasa kita dosa banyak, kesalahan banyak, dan bagaimana kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala satu ketika nanti bila kita mati, mesti akan berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia akan jumpa dengan Allah satu lawan satu. Tidak bersama ramai-ramai, tak. Tapi seorang lawan seorang. Masa tu nak jawab. Macam ustaz kita nak jawab kan. Allahumma. Allah akan bertanya satu persatu tentang apa yang kita buat. Nak kata bukan berpeluh lagi lah. Rasa kalau boleh mati terus masa tu pun tak apa. Ya. Kenapa? Kerana begitu berat persoalan yang Allah Subhanahu wa taala nak tanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi satu harapan kepada manusia, harapan kepada manusia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau balagat dzunubuka inanas sama." Katakanlah dosa kita ni banyak sangat. Banyak mana? Sampai ke langit. Sampai ke langit. Allahumma thumma astaghfirli. Kemudian dia minta ampun kepadaku. Aghfiru lahu. Aku mengampunkannya wala ubali. Aku tak kisah sikit pun. Dengan erti bahawa Allah ni walaupun kita banyak salah, tapi Allah buka dia punya rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Serah kepada manusia ini, kalau kamu buat, rahmat aku sentiasa ada. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimat dan rahmati Allah sekalian, kita hendaklah aturkan hidup kita ni, khususnya lebih dari bulan Ramadan ni, pagi itu kena ada istighfar. Istighfar ini ada orang sebut, istighfarlah sebanyak-banyaknya. Yang ini Ustaz nak sebutkan susah. Sebanyak-banyak ni, banyak mana Ustaz? Susah. Dan kita nak aturkan tak boleh. Sebanyak-banyak. Jadi, berapa banyak? Baik, begini tuan-tuan. Kaedahnya, kalau dapat, tetapkan istighfar ini pagi contohnya 50 kali. Contoh. Petang 50 kali. Dapatlah 100 kali. Yang paling baik carangan para ulama dalam hal ini ialah 100 kali pagi, 100 kali petang. Itu istighfar. Paling kurang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil bawa kereta aja. Kalau atas motor pejabat tu pun, maksudnya atas motor saja istighfar. Maka orang seperti ini insya-Allah berada dalam lembayung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ucapkan, itu adalah panduan tentang bagaimana kita ingin bertaubat, dengan salah satunya istighfar tadi Ustaz ya. Dan istighfar inilah yang kita ingin bincangkan, pasal ada yang kata saya istighfar kan,
Tapi dalam masa yang sama si ayah ini masih lagi dia kalau malas bekerja masih malas lagi, ataupun yang anak perlu dididik dia masih duduk lagi pasal dia habiskan 100% itu dia dah habis. Adakah itu sahaja yang berlaku selepas istighfar? Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam majlis ayah. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk kita melihat kepada tajuk taubat seorang ayah. Sebentar tadi pada episod ataupun bahagian yang pertama kita melihat Encik Rahim, seorang yang bekas gelandangan, pernah keperitan hidup di tengah-tengah Kuala Lumpur, ia berpisah dengan pasangan, dengan isteri, tetapi masih lagi sedar bahawa ada tanggungjawab kepada anak, ada tanggungjawab kepada keluarga yang ditunaikan. Dan ini adalah satu contoh betapa ayah ada tanggungjawab untuk menunaikan apakah yang perlu dididik kepada anak, melihat kepada perjuangan kehidupan, kerana yakin bahawa hubungan ayah dan anak itu, hubungan dalam keluarga itu tetap terjalin indah untuk terus ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama untuk bertaubat ini kita ingin memahami bagaimanakah panduan dalam Al-Quran, adakah ianya berulang untuk kita istighfar 50-100 kali, kemudian duduk lagi di tempat yang sama, ataupun ada perkara lain yang perlu kita fahami. Kita lihat dahulu daripada surah Al-An'am ayat 54 hingga 55 untuk kita memahami secara lebih jelas tentang ciri orang beriman yang ingin kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan Syekh Abdul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم. Dan apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, iaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu kerana kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa. Jadi dua ayat ini amat menarik Ustaz, kalau Ustaz boleh ceritakan apakah proses yang perlu dilalui oleh
seorang ayah ya ataupun seorang ibu yang menemankan ayah, macam mana uh, environment ataupun prosesnya itu agar taubat itu benar-benar berlaku sehingga Allah tawarkan tadi keampunan, kasih sayang Ya. daripada Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Bila disebutkan tentang adakah mencukupi taubat, nah, istighfar, lepas tu apa? Nah, ataupun astagfirullah, astagfirullah. Gitu sajalah, duduk di situ saja. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Ayat ini menyebutkan dengan jelas annahu man amila minkum su'an, siapa-siapa buat satu dosa, satu kesalahan, summa taba min ba'dihi, kemudian dia bertaubat, wa aslah. Dia membuat satu perkara kebaikan selepas itu, memperbaiki apa yang sebelumnya. Baik. Perbaiki, ya. Memperbaiki apa yang sebelumnya. Kalau dulu dia buat jahat, maka dia bertaubat, selepas itu memperbaiki kejahatan tersebut. Kalau dulu dia buat satu kejahatan, sekarang dia sedang beristighfar, maka dia kena ikuti kebaikan-kebaikan selepas istighfar tersebut. Saya beri contoh. Sekarang kalau kita bangun sahur, kan? Bila bangun sahur, biasanya kalau awal sikit, anak kita tidur balik. Betul kan? Betul. Kebiasaannya lah. Itu seeloknya sahur ni dilewatkan sehingga waktu dekat hampir subuh. Tujuannya supaya bila anak tu dah bersahur apa semua, lepas tu dia terus salat. Itu tujuannya. Baik. Kalau dia tidur, kita alhamdulillah, oleh kerana kita orang dah berumur, dah kita pun dah bertaubat apa semua, kita pergi masjid. Berzikirlah kita. Anak tidur. Ini soalan. Baik. Adakah itu menjadi tanggungjawab kita atau tidak? Jawapannya itu tanggungjawab kita. Dan termasuk dalam masalah aslah tadi. Jadi dengan sebab itu lepas solat, hendaklah dia bersegera dengan zikir yang ringkas. Zikir ni tengah jalan pun boleh. Ya, tak ada masalah. Dengan ringkas, terus balik rumah untuk menunaikan kefarduan yang lain. Apa dia? Iaitu mengejutkan anak tadi. Ini satu kefarduan supaya anak bersolat. Ustaz jumpa satu orang, dia bercerita sangat, Masya Allah, sangat bagus. Dia kata, Ustaz, saya alhamdulillah lah sekarang ni dah umur dah meningkat tua. Dia kata bangun awal sikit. Pada bulan sebelum Ramadan pun dia bangun awal. Kemudian semayang tahajud 2 rakaat, beberapa rakaat. Kemudian semayang subuh berjemaah. Kemudian baca Quran, baca zikir. Beberapa helaian Al-Quran dapat dia baca apa semua. 6.50 saya balik, baru saya kejut anak. Jadi yang awal tu semua nampak sangat cantik. Ya? Tiba-tiba ujung 6.50 baru kejut anak. Jadi kita astagfirullah. Jadi situ ada satu perkara yang kena diaslahkan, yang kena diperbaiki. Kenapa? Tuan-tuan, kalaulah sekarang kita ni melihat di hujung sana ada budak yang sedang terbakar. Adakah kita akan buat majlis ini? Majlis ayah ini? Dan saya kita berhenti semua tuan, nak selamatkan budak itu. Sekarang tuan-tuan, budak itu adalah anak kita seolah-olah sedang terbakar kerana tidak salat. Dan kita rasa, okey, Masya Allah, kalau inilah perasaan kita, makna kita belum menunaikan hak yang sebenarnya sebagai seorang ayah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz untuk menjelaskan ayat 54 ini bagaimana praktikalnya Ustaz ya. Maksudnya bila seseorang itu melakukan su'an bijahalah ini, bertaubat, tapi mesti islah ya, mesti membaiki apa yang dah tersilap tersebut. Dalam konteks ayah sebentar tadi, tak bolehlah dia berzikir lama, biarlah anak dia tu kan. Kadang-kadang mengejutkan anak itu, dia manisnya itu kalau tak dengan ilmu, dia rasa manis berzikir, banyak-banyak baca Quran satu juzuk, orang lain one day one juzuk, dia pun nak one day one juzuk. Rupanya anak belum lagi. Mungkin Syekh Abdul Karim ada perkongsian di situ. Kemungkinan ayah, setengah ayah ni dia kesian. Kesian nak kerja pagi, tidur kesiannya, anak aku tidur tengah mendengkur dan sebagainya kan. Time tu dia kesian, time dia bangun tu dia nak marah pula budak, pasal budak tak tahu diam. Jadi saya bagi tahu kesian sekarang ni nanti tidak memberi sumbangan pada masa akan datang. Maknanya kemungkinan kita kesian dia, kita tak didik dia dengan solat, dengan akhlak yang baik. Sebab tu nanti kalau dia besar, dia derhaka kepada kita balik, tak solat dan sebagainya, dekat universiti, dekat college dan sebagainya, kemungkinan kesilapan pada kita, duk kesian pada kecil dulu, dan dia masa depan dia akan efek pada dia, kemungkinan dia derhaka pada kita, na'udzubillah min zalik, dia tak semayang, kita tak tahu, tengok sejadah pun tak basah. Jadi kita tak tahu apa dia, sebab tidak ada asas. So asas tu perlu pada didik pada usia kecil lagi, sehingga
usia baligh insya-Allah, dan dia akan rasa macam dah biasa buat. Insya-Allah itu satu perkara yang pengalaman kita semua insya-Allah, mudah-mudahan kita doakan. Terima kasih ucapkan pada Syekh Abdul Karim ya, berkongsi tentang perkara ini amat penting ya, pasal bila kadang-kadang ayah dia outsource, dia beri pada mak kan. Ya, Mak uruskan segala-galanya pendidikan, ayah pergi cari duit kan. Dia bahagikan, dia kata penat ni nak mengejutkan anak, tetapi rupa-rupanya itu perlukan taubat ya. Taubat maksudnya ayah bukan sekadar pergi bagi makan sahaja. Kalau bagi makan sahaja, khuatir tanggungjawab ayah itu tidak tertunai sebenarnya Ustaz ya. Dan dalam ayat ini ada istilah annahum man amila minkum su'an bijahalah. Nak tahu istilah bijahalah itu apa maksudnya? Adakah kerana ada orang dia kata saya ni buat dulu pasal saya tak ada ilmu kan. Itu yang dia faham tentang bijahalah, ataupun ada juga orang ada ilmu, dia dah belajar, dah ikutlah majlis ayah. Tapi tak buat juga Ustaz. Adakah itu bijahalah ataupun tidak? Kalau tidak, mungkin dah ayat lain pula kan. Tetapi apa maksud bijahalah sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, tuan-tuan muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian. Bila Allah sebut bahawa annahu man amila minkum su'an bijahalah, siapa yang buat satu kesalahan dengan cara jahalah maksudnya jahil pada asalnya. Tapi tuan-tuan, jahil ni ada dua keadaan lah. Satu, keadaan memang dia tidak ada ilmu. Ya. Yang kedua, dia ada ilmu tapi tidak menuruti ilmu. Itu juga dinama jahil. Oh, betul. Nah, kerana panduan itu walaupun dia tahu, dan perlu diingat bahawa tahu semata-mata tanpa hidayah belum tentu dapat amal. Hanya semata-mata tahu. Kalau tidak tuan-tuan, orang yang dalam pejabat, dia jaga bahagian duit. Betul. Kan? Sebahagian mereka telah menipu duit itu, buat akaun bijak. Adakah dia tahu benda itu salah? Tahu. Tapi semata-mata tahu, dia tidak akan dapat menyebabkan dia taat kepada perkara tersebut. Ini perlukan hidayah. Dan sangat baik Ustaz kalau kita nanti satu ketika kalau ada perbincangan tentang masalah hidayah, yang ulama beri syarat dua. Hidayah ini ada dua syarat. Nombor satu ialah, yang pertama sekali dia kena ada inabah. Dalam Al-Quran sebut ada dua ayat, wa yahdi ilaihi man anab wa yahdi ilaihi man yunib. Dalam jiwa dia kena ada perasaan nak kembali kepada Allah. Maknanya aku nak rujuk kepada Allah. Siap benda. Itu inabah. Nombor satu, baru dapat hidayah. Nombor dua, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia kena ada usaha ikhtiar untuk dapat hidayah. Sebab itulah dalam hal bapa saudara Nabi Abu Talib, bila dikatakan sebab apa dia tak dapat hidayah, tak cukup syarat dua ini. Yang pertama sekali kena ada inabah. Keinginan tu ada. Dan boleh jadi dia ada keinginan tersebut, cuma oleh kerana dia meletakkan pangkat ataupun pandangan kaum dia lebih tinggi, maka itu menyebabkan hidayah itu tersekat. Maksudnya dia Walaupun secara keseluruhannya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Diucapkan pada Ustaz ya, berkongsi bagaimana istilah bijahalah itu ya, dia bila baca ayat ini bagi orang yang tak tahu dia rasa okey saya nak baiki kan. Tapi bagi orang yang dah tahu, ada juga ayah yang dah belajar, dah dengar dah majlis ayah, dah dengar kelas agama, dulu sekolah agama kan, tapi dia masih belum lagi tergerak kan untuk apa dalam konteks tadi Ustaz ya, dia kat suraunya panjang tapi bab anak tu dia tak berapa sangat kan, ataupun memang marah-marah sahaja kepada si anak tersebut. Rupa-rupanya itu juga jahil ya. Itu juga jahil dan memerlukan kepada dua perkara yang dikongsikan sebentar tadi, rasa nak kembali inabah, dan juga yang keduanya dia berusaha Ustaz ya, lawan betul-betul untuk memastikan hidayah Allah itu dapat diperoleh sehingga kan terus bertaubat, terus membaiki keadaan dalam kehidupan berkeluarga. Jadi alhamdulillah kita dapat pencerahan jelas pada hari ini pada ayah-ayah yang ada, ibu-ibu yang menemankan ayah. Kalau ayah ni tak berapa buat tugas ini kan, apa yang boleh ibu berilah Ustaz ni ataupun buat untuk memastikan ayah ini juga jangan bijahalah itu kekal sampai jahil murakkab pula. Silakan. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian. Sebenarnya kedudukan isteri ini umpama dia sayap kanan, sayap kiri. Orang lelaki ni dia memang dia kena ada sayap kirinya, iaitu isterinya itu. Jadi
bagaimana Ustaz Azrul kata, menteri luar dan menteri Ha, dalam. dalam. Okey. Ya, jadi kena ada imbangan antara kedua itu, dan seorang isteri ini boleh sentiasa zakir, memperingatkan kepada suaminya, bang, ini adalah tugas kita dan tugas ini Allah persoalkan di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi susunan qu anfusakum wa ahlikum nara ini mula daripada syirik, kemudian yang kedua salat, dalam surah Luqman itu menyebut salat, kemudian perintah amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua tugasan-tugasan yang satu set ni kena dibuat, dan ini perlu galakkan daripada seorang isteri yang menolak suaminya ke arah kebaikan. Masya-Allah ya. Jadi itu adalah peranan bagi mungkin ibu-ibu yang berada pada hari ini ya, mendengar dalam majlis ayah. Si ayah ni tak sempat dah nak pergi kerja Nak dah kerja. ya. Jadi ada peranan ya, ada peranan selain daripada nanti solat Jumaat ada khutbah ya, ada khutbah. Kita harapkan ekor ataupun hasil daripada majlis ayah ini dibawa di khutbah ya, dan daripada khutbah kita bincangkan balik di majlis ayah program-program begini Ustaz ya. Harapnya bagi ayah-ayah yang mungkin tidak terdedah dengan ilmu keayahan. Kalau adalah ya keibubapaan begini daripada al-Quran, ini mencerahkan, dan mungkin ada yang dah pun tahu ilmu ini, tetapi kita tahu bahawa hidayah Allah ini perlu diusahakan dengan kesedaran yang betul-betul utuh, inabah daripada hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ini mungkin saya ingin persilakan pada Ustaz Dr. Muhammad Luqman ya, untuk berkongsi nasihat ataupun panduan kepada ayah-ayah ya, kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada pada pagi ini. Apakah nasihat doktor untuk memastikan ya bahawa seorang ayah betul-betul mengambil jalan taubat sebelum terlambat, seperti mana dalam ayat 11 surah Al-Mulk, mengaku depan Allah bila dah sampai ke neraka tersebut sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Tetapi bila berada di dunia ini kadang-kadang sibuk, kadang-kadang si suami rasa saya dah betul, isteri tegur, dia kata sejak bila pula jadi ustazah? Apa nasihat daripada Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslim muslimat rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa syarat taubat dalam Al-Quran ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Pertama sekali dia kena rujuk kepada Allah, ingat bahawa oh ini satu aku buat ni satu kesalahan. Fastaghfaru lidzunubihim. Dan kemudian diminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan Allah lah yang Maha Pengampun itu, walam yusirru, dan dia tidak ulang. Dalam ayat kita baca tadi, illa man taba wa aslaha, bertaubat dan beramal, buat perkara kebaikan selepas itu, maknanya perkara ini sama. Jadi bila dia mengingat perkara tersebut sebagai satu kesalahan, minta ampun kepada Allah, dan hendaklah dia berbuat kebaikan. Kalau dia tak buat begitu, dia bertaubat, dia ulang lagi, taubat, dia ulang lagi, ini dia tidak panggil taubat, dia panggil taubat. Jadi kita sama-sama tuan-tuan dapat mengingati ustaz diri ustaz dan semua sekali lah berada dalam studio ini dan di luar sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermulanya taubat ini akan memulakan hidup kita ini mengikut panduan dan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih ucapkan pada Ustaz atas nasihat bersama untuk kita ambil pelajaran tindakan. Kalau di awal tadi Encik Rahim ya, walaupun seorang gelandangan ya, bekas gelandangan, tetapi taubat itu muncul ya, ingin dalam hatinya dan juga berusaha ya sedaya upaya, walaupun mungkin kekangan keuangan dari segi lokasi ya, tidak ada rumah, tetapi taubat itu yang paling mahal yang dilaksanakan oleh Encik Rahim, yang kita boleh contohi. Apatah lagi kita dibekalkan dengan panduan daripada Al-Quran untuk kita terus mencari Tuhan, terus kembali, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita menjadi orang yang sentiasa inabah ya, sentiasa ingin kembali, ingin merujuk balik kepada Allah, kerana bilakah lagi untuk kembali pada Allah kecuali sekarang lah Ustaz ya, kecuali sekarang. Moga-moga Allah pimpin kita. Kita berdoa dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman. Silakan kita doa di akhir Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, jadikanlah kami hidup ini berpandukan Al-Quran, tunjukkanlah jalan hidayat kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah kami syurga, ya Allah. Anak isteri kami adalah orang yang mengikut panduan Al-Quran dan juga mengikut cara Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Semoga-moga hidup kami di atas dunia ini menempah kebaikan dan di akhirat mendapat ganjaran sebesar di sisimu, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Muhammad Luqman dan juga Syekh Abdul Karim Al-Maki pada hari ini, ya Syekh, berkongsi bacaan, berkongsi ilmu pada hari ini, tips bagaimana menjadi seorang ayah untuk saya, ya, untuk saya kepada tuan-tuan yang sedang menonton pada hari ini. Harapnya dengan kefahaman kita daripada panduan Al-Quran ini amat melegakan, amat mencerahkan, dan inilah yang kita ingin bawakan, ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh menyumbang bersama dan juga menyumbang idea, ya, dan juga cadangan, ya, pada nombor hotline tersebut agar usaha untuk membawa ayat-ayat permata Al-Quran ini masuk kepada setiap hati ayah yang memimpin setiap keluarga, kerana kita yakin bahawa ramai anak-anak, ramai para ibu yang menjerit dalam hati mengharapkan ayah, tolong pimpin kami ayah, walaupun mungkin ayah pernah buat silap, tetapi jom kita sama-sama, ya, kembali kepada Al-Quran, kembali pandu-panduan Tuhan agar kita dapat masuk syurga sekeluarga. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri akan datang untuk kita membincangkan ayat yang ke-12 pada hari esok, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang masih lagi mengikuti, jangan lupa share di grup, di page masing-masing, ya, kerana kita yakin bahawa jika share tuan-tuan itu ditonton oleh orang lain, ianya, ya, sebagai satu saham yang besar untuk sama-sama kita bina masyarakat yang memimpin dengan panduan Quran masuk syurga sekeluarga. Bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا